Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari sejarah tingkatan 4 dan kita akan masuk kepada bab 2 iaitu berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita lihat sinopsis tentang bab 2. Apakah yang akan kita pelajari dalam bab ini secara ringkas? Perkembangan idea nasionalisme di Barat telah mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Asia dan Asia Tenggara, termasuklah negara kita. Gerakan nasionalisme berkembang seiring dengan cara, matlamat dan ketokohan pemimpin nasionalis. Perkembangan nasionalisme di negara kita tercetus daripada pelbagai faktor yang seterusnya memberikan kesan kepada usaha membina tamadun bangsa dan negara. Baik, mari kita lihat apakah intipati ataupun apa yang akan kita pelajari dalam bab 2 ini, iaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang maksud nasionalisme terlebih dahulu. Kemudian 2.2 nanti kita akan belajar tentang perkembangan idea nasionalisme di Barat. Dan yang ketiga, perkembangan nasionalisme di Asia. Diikuti dengan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Kemudian kita akan melihat latar belakang kemunculan kesedaran nasionalisme di negara kita. Seterusnya ialah faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita dan perkembangan nasionalisme. Akhir sekali, kita akan mempelajari tentang kesan perkembangan nasionalisme. Seterusnya, kita akan melihat apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang boleh diterapkan melalui pembelajaran kita dalam bab 2 ini. Iaitu yang pertama, pelajar akan dapat meneladani perjuangan pemimpin terdahulu. Yang kedua, berwaspada dengan kuasa asing. Yang ketiga, pelajar akan dapat mendalami kepentingan ilmu dalam kehidupan. Yang keempat, pelajar boleh menghargai sumbangan pemimpin dalam mengekalkan kedaulatan negara. Seterusnya ialah keberkesanan organisasi dalam membangunkan negara. Dan yang keenam ialah kepentingan semangat cinta akan negara. Yang ketujuh, pelajar akan dapat melihat keintelektualan dalam membina teras ilmu. Akhir sekali, pelajar boleh memanfaatkan media massa untuk kedaulatan negara. Baik. Yang seterusnya ialah kita akan melihat ataupun mendalami apakah kemahiran pemikiran sejarah yang akan diperolehi oleh pelajar selepas mempelajari topik ini. Yang pertama, pelajar boleh memahami kronologi tentang perkembangan nasionalisme di Barat, Asia dan negara kita. Seterusnya, pelajar boleh meneroka bukti kejayaan gerakan nasionalisme. Yang ketiga, membuat interpretasi ketokohan pemimpin nasionalis di negara kita. Yang keempat, membuat imajinasi bagaimana kegigihan golongan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Akhir sekali, pelajar boleh membuat rasionalisasi kepentingan ilmu dalam mencapai matlamat nasionalisme. Baik, mari kita teruskan kepada subtopik kita yang pertama, iaitu pembelajaran kita dalam subtopik 2.1
maksud nasionalisme. Sebelum kita bermula, mari kita lihat apakah standard pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar selepas mempelajari subtopik ini, iaitu standard pembelajaran 9.2.1 di mana pelajar dapat menyatakan maksud nasionalisme. Baik, mari kita mulakan untuk maksud nasionalisme. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme boleh diertikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Idea nasionalisme tidak sama antara negara dengan zaman. Kerana apa? Kerana idea tersebut berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Baik, mari kita mulakan untuk maksud nasionalisme mengikut pendapat beberapa orang tokoh. Okey, beberapa orang tokoh dan sejarawan telah memberikan tafsiran berkaitan dengan nasionalisme mengikut pandangan mereka. Okey, jadi mari kita mulakan untuk tokoh yang pertama, iaitu Hans Kohn. Baik, apakah tafsiran bagi maksud nasionalisme pada pandangan Hans Kohn? Ialah nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsanya. Jadi ini adalah tafsiran untuk maksud nasionalisme pada pendapat Hans Kohn. Seterusnya kita melihat kepada tokoh yang kedua, iaitu Profesor William R. Rolfe. Beliau menyatakan kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada abad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Okey, ini pendapat dan tafsiran oleh Profesor William R. Rolfe. Tokoh yang ketiga ialah Dato' Onn Jaafar. Beliau menyatakan kita hendak menzahirkan sesuatu bangsa yang tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Baik, ini tafsiran Dato' Onn Jaafar terhadap maksud nasionalisme. Seterusnya ialah Tokoh yang seterusnya ialah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Beliau menyatakan bahawa perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu dikenal sebagai National Front.
Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adat sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Baik, ini adalah tafsiran Dr. Burhanuddin Al-Helmi untuk maksud nasionalisme. Mari kita teruskan untuk tokoh yang seterusnya, iaitu Dr. R. Sutaralingam. Pada tafsiran beliau, nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Baik, ini tafsiran oleh Dr. R. Sutaralingam. Kita teruskan kepada Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Beliau menyatakan bahawa nasionalisme bukanlah gejala baharu hasil penggabungan tanah Melayu oleh British, tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Okey, dan ini adalah tafsiran yang diberikan oleh Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, iaitu ada unsur kesetiaan kepada raja. Baik, yang terakhir ialah tokoh kita yang bernama Profesor Emeritus Tan Sri Koh Keng Kim. Beliau menyatakan dalam konteks Melayu, sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negeri sendiri. Jadi ini adalah tafsiran oleh Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Keng Kim. Jadi kalau cikgu boleh nomborkan di sini. Okey, kita nomborkan berapakah ramai tokoh yang telah memberikan tafsiran mereka berkaitan dengan nasionalisme. Yang pertama, kita ada Hans Kohn. Seterusnya, yang kedua, kita ada Profesor William Aldrove. Yang ketiga, kita ada Dato' On Jaafar. Yang keempat, kita ada Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Yang kelima, kita ada Dr. R. Sutaralingam. Dan yang keenam, kita ada Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Seterusnya, tokoh yang ketujuh ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Keng Kim. Jadi kita ada 7 tokoh yang memberikan tafsiran tentang maksud nasionalisme. Sebagai penutup, nasionalisme mempunyai pelbagai tafsiran berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Nasionalisme berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Hal ini bermaksud nasionalisme ialah gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan
dan pengalaman sejarah yang bertujuan membebaskan bangsa dan negara daripada penjajahan. Gerakan ini menuju matlamat yang sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan negara yang berdaulat. Baik, itu sahaja perbincangan kita atau pembelajaran kita dalam subtopik 2.1, iaitu maksud nasionalisme. Kita akan berjumpa lagi untuk subtopik seterusnya. Sekian, terima kasih.